Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajaran yang seterusnya pada minggu ini. Jadi Ustaz harap semua anak-anak murid Ustaz kelas 1 Al-Biruni di SK Agama Seribu semuanya sihat-sihat dan terjaga kesihatan semuanya, insya-Allah. Begitu juga dengan semua penonton yang menonton video pengajaran Ustaz kali ini. Jadi pada hari ini Ustaz akan kongsikan, Ustaz akan ajar kamu tentang pendidikan Islam tahun 1. Tahun 1, bacaan huruf bertasydid. Apa lagi sekali? Bacaan huruf bertasydid. Mesti ada yang tertanya-tanya, apa itu tasydid? Huruf apa yang tasydid? Nanti kita akan tengok satu persatu. Untuk rujukan, kamu boleh tengok buku teks pendidikan Islam tahun 1, muka surat 22, 23 dan 24. Okey, jom kita mulakan. Okey, apa itu tasydid? Okey, tasydid ni ialah yang bertanda tu ni. Ustaz buat tanda sikit. Ni bentuk tasydid ni yang ini. Yang bentuk macam W. Kan kalau ABC tu bentuk dia macam W. Apa tasydid? Tasydid ni berada di atas huruf hijaiyah. Okey, sekarang ni apa itu huruf hijaiyah? Tasydid, tanda tasydid kamu dah tahu. Tanda tasydid adalah bentuk macam W. Sekarang ni Ustaz cakap tanda tasydid ni dia berada di atas huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Ustaz dah ajar dah dulu. Tak apa, kita ulang balik. Huruf hijaiyah, ni lah huruf hijaiyah. Alif sehingga ya. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dha, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, za, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Terpaksa Ustaz nyanyi. Inilah huruf hijaiyah yang kamu nyanyi, kamu dengar lagu Upin Ipin lah, macam-macam lagu ada. Ini huruf hijaiyah. Okey, jadi bila kita tengok balik yang tadi, tasydid tu adalah tasydid adalah satu tanda yang berada di atas huruf-huruf ni tadi. Alif sehingga ya. Jom kita tengok contoh. Macam mana untuk lebih faham lagi, kita tengok contoh. Okey ni. Contoh yang pertama yang Ustaz tandakan. Okey. Ra di atas ra ada baris fathah. Ada baris atas. Bunyinya ra. Sebelah dia ba juga berbaris fathah dan ada tasydid. Okey, sekarang ni kita buang dulu tasydid ni. Kita anggaplah tasydid tu tak ada. W tu tak ada. Jadi ba berbaris fathah baris atas, maka kita baca ba. Bila gabung dengan ra tadi bunyinya ra ba. Tapi sekarang ni bila ada tasydid, ada W tadi. Ada tanda macam W, ada tanda tasydid. Okey, jadi bacaannya tadi tak jadi ra ba dah. Dia akan jadi kita baca dengan kuat sedikit. Rabba. Rabba. Lagi sekali, boleh ulang. Rabba. Okey, insya-Allah boleh faham. Okey, kita tengok contoh kedua yang Ustaz tandakan. Alif berbaris kasrah berbaris bawah bunyinya i. Ya berbaris atas ada tasydid. Jadi kita baca macam mana? Kita kena kuatkan sedikit. Iya. Kalau baca iya tak betul. Itu tak salah. Iya. Bila ada tasydid kita kena kuatkan sikit. Iya. Iya. Okey, ulang. 1 2 3. Iya. Okey, contoh ketiga. Mim berbaris depan bunyi mu. Ta berbaris fathah berbaris atas ada tasydid. Okey, cuba baca. Macam mana bunyi dia? Mu ta. Betul ke? Salah. Ni kita mesti kuatkan sedikit. Mutta. 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 Okey, kita tengok lagi contoh. Kita tengok lagi contoh. Yang warna merah tu. Yang pertama
Ustaz tandakan. Alif baris kasrah, baris bawah bunyinya I. Lam alif ada tasydid baris fathah baris atas. Jadi macam mana? Illa. Ikut illa. Siapa yang baca illa? Salah. Mesti kita baca kuatkan sedikit. Illa. Illa. Okey, ini sama dengan tadi. Ra berbaris atas baris fathah bunyinya ra. Ba berbaris kasrah bawah, berbaris bawah, atasnya ada syaddah, ada tasydid. Jadi kita kena kuatkan bunyi dia. Rabbi. Rabbi. Okey. Contoh ketiga. Okey. Sin berbaris fathah baris atas. Baris atas bunyinya sa. Dal berbaris fathataini. Tanwin dua atas. Ni special sikit. Dan ada juga syaddah. Jadi kita kena baca sadda. Sadda. Ulang, sadda. Okey, yang keempat, shin berbaris fathah, maka kita baca sya. Jumpa dengan kaf berbaris bawah dua, kasrataini, dan ada syaddah, ada tasydid. Jadi kita akan baca kuat sedikit. Syakkin. 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 Okey. InsyaAllah Ustaz rasa mudah je ni, kamu boleh faham. Ya. Beza dia pada ada tanda tasydid tadi. Kalau tak ada tanda tasydid, kita tak baca kuat. Contoh macam Ustaz tanda ni. Ustaz tanda Rabbi ni. Kalau ada tasydid, kita baca Rabbi. Kita kuatkan. Tapi kalau tak ada ni, tak ada W ni, tak ada tasydid ni, tak ada atas tu, kita akan baca Rabbi. Rabbi. Ini bunyi lembut je, bunyi biasa je. Tapi bila ada tasydid, ada W tu, kita akan kuatkan. Rabbi. Okey, insya-Allah boleh faham. Okey, seterusnya kan tadi Ustaz ada sebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah alif sehingga ya. Semua huruf ni kalau baca dalam Quran ataupun Iqra akan ada ni, akan ada setiap satu. Alif pun ada syaddah, ada tasydid. Ba pun ada tasydid. Ta pun ada tasydid. Tapi sampai pada dua huruf ni, ni yang istimewa, yang special. Huruf mim dengan nun, apabila ada tasydid, ada W di atas mereka, apa yang perlu kita buat? Tengok baca yang bawah ni. Okay, ini special dia. Mesti baca dengung dua harakat. Okay, itu special dia. Huruf lain jangan buat. Dua ni je, mim dan nun. Ingat sampai bila-bila mim dan nun. Okey. Okey, Ustaz buat dua warna tu. Satu yang berwarna merah atas, baris atas warna merah. Contoh yang bawah tu adalah warna hijau. Yang atas tu warna merah semuanya untuk nun yang ada tasydid, yang ada W. Kalau kamu tengok satu-satu, semua ada tasydid. Kamu tengok hijau pula, semuanya adalah huruf mim yang ada tasydid. Okey, kita tengok dulu. Okey, ni Ustaz tanda yang warna merah dulu. Macam mana nak baca? Alif berbaris atas ataupun alif berbaris fathah. Bahasa Arabnya kita panggil fathah. Bunyinya A. Jumpa dengan nun berbaris fathah juga, tapi ada syaddah. Macam mana nak baca? Kalau tadi kita belajar, kita kena kuatkan anna. Betul? Anna. Sekarang specialnya dua huruf ni, selain kita kena kuatkan, kita kena tambah dengung. Kita kena tahan dekat hidung. Tengok Ustaz buat. Anna. Boleh beza tak? Tadi Ustaz baca anna, tak ada dengung. Yang sebetulnya mesti ada dengung. Anna. Cuba buat dan pegang hidung. Ada rasa tak getaran dekat hidung? Anna. Okey, cuba buat. 1, 2, 3. Pegang hidung. 1, 2, 3. Anna. Okey. Mudah je. Yang kedua, alif berbaris kasrah, baris bawah. I bunyinya. Kemudian nun, ada tasydid
berbaris fathah. Jadi kita kena kuatkan, dan yang kedua kita kena dengung. Tengok Ustaz baca. Inna. Dua harakat. Inna. Dua harakat ni sepanjang dua jari. Kita buka. Lebih kurang macam itulah. Senang nak faham. Okey. Lagi sekali. Inna. Pegang hidung. Tahan selama dua harakat. Inna. Okey. Seterusnya contoh yang ketiga. Kaf berbaris dhammah, berbaris depan. Jumpa dengan nun, sama je. Nun ada tasdid berbaris fathah. Jadi kita kena kuatkan dan kita kena dengung. Kunna. Pegang hidung. Kunna. Okey, lagi sekali. Kunna. Okey, insya-Allah boleh buat sama-sama. Okey, contoh seterusnya yang warna hijau pula. Warna hijau. Kita pergi contoh warna hijau pula. Yang Ustaz tanda tu. Ain. Ain berbaris atas, berbaris fathah. Bunyi dia. Jumpa dengan mim berbaris fathah, ada syaddah. Sama juga dengan nun syaddah tadi. Satu mesti kuatkan, yang kedua mesti dengung, mesti tahan. Tengok Ustaz buat. Amma, tutup mulut. Amma, pegang hidung. Amma. Okey, cuba buat 1 2 3. Amma. Okey, bagus. Seterusnya contoh hijau lagi. Alif berbaris kasrah, berbaris bawah, berbaris bawah. Okey, jumpa dengan mim sama berbaris fathah, ada syaddah, ada tasdid, ada W. Jadi kita kena baca kuat dan kita kena tahan. Dengung. Imma, tutup mulut, pegang hidung. Imma. Imma. Tengok saya buat. Imma. Dua harakat. Cuba buat 1 2 3. Imma. Okey, bagus. Contoh yang ketiga, yang terakhir, sa berbaris dhammah. Dhammah ni baris depan. Jadi bacanya su. Okey, jumpa dengan mim berbaris fathah, ada tasydid. Sama je. Jadi macam mana buat? Ingat jumpa mim, tutup mulut, pegang hidung. Summa. 1 2 3. Summa. Okey, lagi sekali. Summa. Boleh faham? InsyaAllah saya yakin kamu boleh faham. Mudah sahaja. Okey, boleh kita pergi ke seterusnya. Seterusnya, ni lagi special. Yang ini lagi special. Bagaimana baca tasydid pada kalimah Allah. Tu yang dalam bentuk hati tu, dalam bentuk laf tu, ada perkataan Allah. Kita panggil dalam bahasa Arab, kita panggil lafzul jalalah. Lafaz yang mulia, lafaz yang agung. Apa? Allah. Sebut semua. Allah. Lagi sekali. Allah. Okey. Ingat. Sebab apa Ustaz nak bincang ni? Bila tengok sini. Ini tanda apa ni? Yang Ustaz bulatkan. Itu kan tasydid. Betul tak? Ada W di atas lam. Jadi macam mana baca dia? Ada tiga keadaan. Sebelum perkataan Allah, sebelum maknanya kat sini yang Ustaz tandakan ni. Ini perkataan Allah sebelum. Sama ada berbaris atas, berbaris bawah ataupun berbaris depan. Okey, kita tengok macam mana kalau huruf sebelum Allah berbaris atas. Okey. Tengok Ustaz tulis kat atas ni. Bila ini perkataan Allah, kan? Ini huruf sebelum dia berbaris atas. Jadi inilah cara bacanya. Lam baca tebal. Lam mana? Lam yang ada ni. Lam yang di tengah-tengah Allah ni. Lam yang di tengah-tengah Allah. Okey, contoh yang pertama. Tu. Contoh yang pertama. Wa berbaris atas, bunyinya wa. Kemudian jumpa perkataan Allah.
Jadi wa campur Allah, jadilah lam tu kita baca tebal. Wallah, la. Tu yang lam tu jadi tebal. Bunyi la. Wallah. Wallah. Kalau baca nipis, betul tak macam ni? Wallah. Pelik tak? Pelik. Tu salah. Kalau baca nipis, salah. Kita mesti baca tebal. Wallah. Okey. Sebab apa? Sebab huruf sebelum Allah, iaitu waw, kan? Waw tu berbaris atas. Kita tengok lagi warna merah kat tengah pula. Ada perkataan Allah tu, ada perkataan Allah, tapi huruf sebelumnya, nampak tak? Huruf sebelumnya ada waw warna merah ni. Ada waw berbaris fathah. Jadi baca tebal ke nipis? Jawabnya baca tebal. Sama juga wallah. Siapa yang baca wallah, salah. Mesti baca wallah. Sebut wallah. Okey, seterusnya kita pergi tengok bawah ni. Tengok perkataan Allah sebelumnya, ni berbaris atas. Innallah. Innallah baca. Jangan baca, kalau baca macam ni salah. Innallah, lam nipis tak nak. Yang betulnya mesti tebal. Innallah. Okey. Seterusnya, yang kedua. Tadi yang pertama. Yang pertama ni perkataan Allah sebelumnya berbaris atas. Ini berbaris atas, ini pun berbaris atas, ini pun berbaris atas. Okey. Keadaan yang kedua, perkataan Allah sebelumnya dhammah berbaris depan. Macam mana baca? Jawabnya sama macam tadi. Tengok Ustaz tulis atas tu. Lam baca tebal. Kita tengok contoh. Yang pertama contoh ni. Okey, Ustaz tanda tu kan. Okey, contoh yang pertama, Allah ni sebelumnya berbaris depan. Ha berbaris depan. Hu, ha berbaris dhammah, bunyinya hu. Jumpa dengan perkataan Allah, maka jadi hullah. Hullah. Lam tu jadi tebal. Hullah, Allah. Okey, boleh faham. Siapa yang baca hullah, salah. Itu salah. Okey, pergi contoh yang kedua. Yang ni. Tengok yang warna merah je. Perkataan Allah sebelumnya ada ra. Ra berbaris dhammah depan. Ra berbaris dhammah, bunyinya ru, kan? Jumpa dengan perkataan Allah. Jadi ru campur Allah. Jadi rullah, tebal. Lam mesti baca tebal. Rullah. Jangan baca rullah, itu salah. Rullah adalah lam nipis, salah. Mesti baca tebal. Rullah. Okey, contoh yang ketiga. Perkataan Allah sebelumnya ada dal. Nampak? Dal berbaris dhammah, baris depan. Sama juga. Du campur Allah. Dullah. Sebut dullah. Okey, lagi sekali. Dullah. Okey, ingat. Dua ni sahaja. Dua ini sahaja. Ustaz undur balik. Okey, ini perkataan Allah sebelumnya berbaris atas, mesti baca tebal. Wallah, tebal. Wallah, tebal. Innallah, tebal juga lam. Yang kedua, perkataan Allah sebelumnya berbaris depan, mesti baca tebal juga, sama macam tadi. Hullah, rullah, dullah. Bagaimana pula yang ketiga? Perkataan Allah sebelumnya berbaris bawah, berbaris bawah. Contoh ni. Ini Allah, kan? Perkataan Allah. Ba ni berbaris bawah. Macam mana? Ba baris bawah bunyi apa? Bi. Campur dengan perkataan Allah. Betul ke baca macam ni? Billah. Salah. Caranya kita kena ni Ustaz tandakan. Lam baca nipis. Hanya baris bawah sahaja kita baca nipis. Lam.
Siapa yang baca billah, loh salah. Mesti kena baca nipis sahaja. Billah. Billahi. Billahi. Okey, kita tengok contoh kedua. Perkataan Allah besar sangat. Perkataan Allah sebelumnya ra berbaris bawah, berbaris kasrah. Ra berbaris kasrah bunyinya ri, kan? Campur dengan Allah jadi bunyinya rillahi. Rillahi. Rillah. Boleh juga. Rillah. Siapa yang baca rillah salah. Loh salah. Ini kita kena nipiskan. Jadi hanya satu sahaja kita baca nipis. Kita baca nipis satu sahaja. Bila keadaan perkataan Allah sebelumnya berbaris bawah. Ingat sampai bila-bila. Satu je baca nipis. Ulang balik ikut Ustaz. Contoh yang pertama, bi campur Allah, billah. Sebut billah. Lagi sekali, billah. Contoh kedua, ri jumpa dengan perkataan Allah, kita baca rillah. Sebut rillah. Lagi sekali, rillah. Okey, insya-Allah boleh faham. Dah habis. Dah habis dah. Jadi Ustaz harap apa yang kita belajar hari ini kamu dapat faham. Kalau tak faham, ulang balik video tu ataupun terus tanya Ustaz. Jadi kita belajar apa benda hari ni? Yang pertama kita belajar tasydid. Macam mana bentuk tasydid? Bentuknya macam W. Dia berada di atas huruf-huruf alif sehingga ya. Macam mana nak baca dia? Mesti kuat. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia ada huruf special dia, nun dengan mim. Ada dua huruf ni, nun dan mim. Kalau atas nun ada tasydid dan mim ada tasydid, kita mesti baca dengung. Mesti kuat dan dengung. Kalau tak faham, tengok balik video tadi, undur balik, tengok contoh tadi. Dan yang ketiga, macam mana kita nak baca perkataan Allah? Perkataan Allah sebelumnya kalau berbaris atas dan berbaris depan, Allah itu dibaca dengan tebal. Dan kalau perkataan Allah sebelumnya ada berbaris bawah, lam itu dibaca dengan nipis macam baru Ustaz sebut tadi. Jadi Ustaz harap jangan pening-pening. Kalau tak faham, boleh tengok video ni balik, tengok contoh, cuba sebut. Dan kalau tak faham lagi boleh tanya Ustaz. Okey, sampai situ sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.